Saya fikir di Qatar nanti kita dapat melakukan satu kejutan. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Raya. So hari ni Arus bersama dengan coach TFC 2 iaitu Harudin Omar ataupun dikenali sebagai Coach Hai-O. So Assalamualaikum Coach, sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Okay Coach, tak terlambat lagi kan untuk kita ucapkan tahniah kepada Coach atas kejayaan Coach kepada TFC 2 baru-baru ini untuk Piala MFL. Okey, terima kasih. Melihat kepada kejayaan TFC 2 menjuarai Piala MFL baru-baru ni kan, bagaimana coach merumuskan kejayaan coach untuk musim ni coach? Uh, Pertama sekali syukur alhamdulillah uh, kita ATFC 2 berjaya menjadi juara. Kita melalui season yang agak bagus bagi saya. Saya lihat kita ada konsistensi daripada peringkat pertama sehingga peringkat terakhir dan saya lihat juga ramai player-player muda TFC 2 yang semakin berkembang dari segi performance sepasukan ataupun individu dan ada beberapa pemain yang telah dinaikkan pangkat ataupun telah berjaya promote ke pasukan TFC 1. Ini Mm-mm. satu pencapaian yang baik untuk pasukan muda TFC 2 lah. Okay coach, mungkin coach boleh sharekan sikit cabaran utama untuk sepanjang musim ni? Okey, sudah tentu ada cabaran. Setiap pasukan, setiap jurulatih akan menghadapi cabaran. Saya lihat cabaran utama yang saya hadapi lah. Saya rasa dari segi pertukaran pemain di mana dalam setiap masa pemain-pemain TFC 2 sentiasa bertukar ganti dipilih apa untuk menjalani latihan dengan pasukan satu. Mm-mm. Ada ketikanya ia sedikit memberi kesukaran kepada persiapan saya di mana kita telah merancang dalam satu-satu perlawanan, tetapi ketika itu juga kita tidak dapat menggunakan pemain-pemain yang kita telah plan kerana mereka terpilih ke skuad utama Mm-mm. dan itu ianya berlarutan sehingga ke ke peringkat terakhir. Tapi yang bagusnya adalah pemain-pemain ini mereka kita dapat lihat dia punya perkembangan mereka apabila mereka terpilih ke skuad utama, skuad satu, ia adalah satu perkara yang baik yang berlaku kepada pemain dan juga kepada pasukan lah. Mm-mm. Itulah cabaran yang saya fikir, cabaran yang paling utama. Dan yang kedua cabarannya adalah kecederaan lah. Kita menghadapi pemain-pemain utama yang cedera yang agak serius menghadapi ACL, kecederaan lutut ACL. Dan walaupun kita diduga dengan kecederaan, dengan ketiadaan pemain utama, tapi pemain-pemain yang menggantikan mereka dapat bermain dengan baik dan sehinggalah ke peringkat akhir kita dapat mencapai sasaran kita untuk menjadi juara lah. Mm-mm. Okay coach, kalau kita tengok ada macam coach cakap tadi, ada beberapa player yang telah masuk ke skuad utama. Jadi and ada juga yang masih stay dekat TFC 2. So ada tak orang kata penambahan player-player baru untuk masuk ke TFC 2 pula? Uh, Memang ada, sudah tentu ada. Kita telah merancang awal pemain-pemain yang akan didaftarkan untuk musim hadapan sebab kalau kita lihat ramai pemain-pemain yang telah uh, promote ke pasukan satu dan Mm-mm. juga pemain-pemain yang telah melebihi usia 23 tahun. Mm-mm. So lebih kurang 8 hingga 9 orang pemain-pemain yang tidak dapat lagi beraksi pada tahun hadapan kerana terpilih ke pasukan satu dan juga kerana melebihi usia. Mm-mm. Jadi sudah tentu kita membuat persiapan awal dan kita telah menandatangani beberapa pemain daripada
pasukan lain. Mm-mm. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Mm. Dan saya fikir kita sudah pun hampir komplit pasukan dan bersedia untuk hadapi season yang akan datang. Mm-mm. Okey coach, kalau kita tengok untuk Terengganu FC sendiri, NTFC 2 sentiasa mampu menghasilkan pemain-pemain muda yang sangat berkualiti. Sebenarnya apa resepi sebenar Terengganu ni coach, yang coach boleh share kan? Uh, memang kita akui lah Terengganu setiap masa, setiap tahun sentiasa melahirkan pemain-pemain muda yang bagus, yang berkualiti. Saya lihat uh, ianya datang daripada sistem yang telah dilakukan oleh TFC sendiri ataupun juga daripada PBSNT, yang mana sudah 10 tahun mereka, mungkin lebih 10 tahun mereka telah memulakan proses pembangunan Mm-mm. yang berterusan. Dia punya key point dia adalah proses pembangunan yang berterusan. Uh, Pentingnya saya lihat di sini bagaimana pucuk pimpinan ataupun top management mereka faham pembangunan ini memerlukan satu proses yang berterusan dan juga satu proses yang panjang. Jadi kita harus sabar dalam melahirkan pemain-pemain muda. Tidak boleh mengharapkan keputusan yang segera. Uh, jadi kita dapat lihat hasilnya di Terengganu sendiri. Kita bercakap tentang Terengganu. Mm-mm. Kita lihat kita ada peringkat pembangunan di peringkat umur sekolah lagi. Kita ada sekolah sukan di sini, 2 sekolah sukan yang setiap masa melakukan training. Kita ada bawah belia, kita ada belia presiden yang berterusan melakukan latihan. Mm-mm. So yang mungkin saya fikir bezanya sedikit dengan pasukan lain adalah di sini uh, continue. Maksudnya di sini mereka berterusan melakukan proses pembangunan. Eh, Mm-mm. Itu yang saya fikir, saya rasa rahsia kejayaan pasukan TFC Mm. So dalam melahirkan pemain-pemain muda. So jadi adakah coach merasakan untuk TFC sendiri untuk akan datang dengan pembangunan yang sedia ada sekarang ni untuk Terengganu boleh orang kata menggunakan majoriti semua player-player Malaysia tanpa import. Adakah coach rasa sebegitu? Memang kita pun kalau kita lihat di pasukan TFC 1, kita ramai pemain-pemain lokal yang berhasil dengan baik. Saya fikir Terengganu antara pasukan yang selepas JDT, selepas Selangor, yang ramai mengetengahkan pemain-pemain tempatan, pemain-pemain lokal, pemain Malaysia sendiri. Hmm. So kita dapat lihat dari segi prestasi pasukan TFC 1 juga, mereka melayakkan diri ke peringkat akhir dengan bantuan penting pemain-pemain tempatan. Dan juga Hmm. kita lihat juga pemain-pemain daripada pasukan TFC 2, kita menggunakan ramai pemain-pemain lokal sehinggalah pasukan kita berjaya ke peringkat akhir. Dan ini adalah saya percaya kalau kita yakin dan percaya kepada pemain-pemain tempatan kita, dan kita bagi satu, orang kata, sistem latihan yang bagus, insya-Allah pemain-pemain ini dapat berkembang dengan baik. Yang penting di masa hadapan pemain-pemain ini dapat membantu pasukan negara lah. Mm-mm. Okey coach, dengan kejayaan untuk tahun ni mungkin coach sendiri boleh sharekan sikit perancangan TFC 2 untuk next year. Perancangan tu seperti biasalah. Saya insya-Allah saya akan kekal lagi membimbing pasukan TFC 2 untuk musim 2024-2025. Mm-mm. Dan seperti saya katakan tadi, saya rasa TFC 2 adalah pasukan yang terawal lah. Saya rasa yang telah membuat persiapan dari segi pemilihan pemain. Mm. Dan seperti saya kata tadi, kita telah pun hampir hampir komplit untuk melengkapkan pasukan. Dan Mm-mm. insya-Allah pada bulan Februari nanti, bulan 2 tahun depan, kita akan memulakan latihan untuk season akan datang lah.
Mm. Okey tadi coach ada mencuit sikit pasal coach rasa stay untuk TFC 2 kan. Mungkin kita nak tanya sikit ketika FAM mencari calon pembantu jurulatih untuk bawah 23 hari tu, nama coach adalah antara yang disebut-sebut tapi orang kata tak kesampaian lah kan. So apakah perasaan coach untuk time tu? Mungkinkah coach rasa berapa tahun lama lagi kah coach boleh sampai ke tahap itu? Uh, saya pun tak tahu. Kalau awak kata nama saya dicalonkan, saya pun tak tahu. Uh, itu tidak tidak penting sangat sebenarnya. Yang penting saya fikir pihak FAM mempunyai perancangan mereka apa yang terbaik untuk skuad negara, skuad kebangsaan dan saya melihat pasukan bermain menentang China Under 23 uh, banyak perkara positif yang saya lihat dalam dua perlawanan dan saya fikir uh, kita ada pemain yang bagus, kita pun ada jurulatih Under 23 yang bagus. Saya fikir dan saya mendoakan pasukan Under 23 akan berjaya di masa hadapan. Mm. Hmm. Okay, mungkin coach boleh sharekan sikit lah untuk harapan and hasrat coach sendiri. Berapa lama tahunkah coach akan stay bersama dengan TFC 2 ataupun coach ada orang kata menyimpan hasrat untuk ke TFC squad utama? Oh, saya tak boleh nak meramalkan masa depan saya. Tapi uh, tumpuan saya memang saya fokus kepada tanggungjawab saya di TFC 2 dan sudah tentu setiap jurulatih mempunyai impian untuk menjadi jurulatih pasukan utama dan uh, insyaAllah uh, dengan usaha yang berterusan Mm-mm. uh, dengan sabar dan hanya fokus saya perlu fokus saja pada tanggungjawab saya dan saya berserah pada rezeki lah. Kalau kita kira kepada rezeki lah. Apa yang berlaku dari depan tu kita tak dapat nak ramalkan lah. Okay, betul lah tu kan. Okay, coach, mungkin kita nak, orang kata nak beralih arah sikit je kan. Okay, coach, Ha. kita tahu menjelang Piala Asia yang akan datang ni, kita tahu kan, coach dulu pernah bermain di Piala Asia tahun 2007 kan. Orang kata tinggal masa tu sebulan je lagi kan. Jadi, maybe coach boleh tak sharekan sikit kan, apa yang bermain di fikiran pemain-pemain untuk masa sebulan ni, coach? Uh, Piala Asia uh, bagi saya Piala Asia ni dia seperti Mm-mm. Piala Dunia lah. Kalau di Asia adalah Piala Asia yang paling prestis lah, paling utama, paling besar. Dan setiap pemain jika diberikan peluang untuk mewakili negara seharusnya menggunakan peluang ini dengan sebaik mungkin. Mm-mm. Dan saya lihat uh, yang menariknya, yang seronoknya, yang gembiranya skuad kebangsaan kita berada di landasan yang baik. Eh, Mm-mm. kita ada skuad yang bagus, balance di setiap posisi. Kita ada jurulatih yang bagus dan kita telah melalui satu proses peningkatan prestasi. Kita telah melalui beberapa perlawanan, kejohanan yang kita lalui sebelum ni. Kita mendapat keputusan yang positif. Saya fikir di Qatar nanti kita dapat melakukan satu kejutan dengan skuad yang ada. Mm-mm. Dan jika kita tidak berjaya pun sekali melayakkan dari peringkat seterusnya, kita jangan kecewa sebab kita sekarang berada di landasan yang baik. Tahniah kepada Presiden FAM Datuk Hamidin kerana telah berjaya meningkatkan prestasi pasukan kebangsaan, telah melakukan penstrukturan, melakukan planning-planning yang bagus, telah melakukan perubahan, banyak berlaku perubahan dalam skuad kebangsaan. Mm-mm. Saya tak sabar untuk melihat kejohanan di Qatar nanti. InsyaAllah saya sendiri pun akan hadir ke sana untuk memberi sokongan kepada pasukan negara. Okay. Alright coach. Apa sebenarnya okay, kalau kita tengok tadi coach pun cakap orang kata positifnya skuad kebangsaan untuk kali ni kan. So bagaimana coach melihat potensi skuad Kim Panggon kali ni? Macam saya kata tadi, skuad ni ada balance di setiap posisi. Kita ada pemain muda yang bagus, Arif Aiman yang boleh membuat kejutan.
kita ada Akia, kita ada Darren Lock di bahagian hadapan, kita ada pemain naturalisasi yang yang bagus, yang telah membuktikan permainan mereka. Dan saya fikir kalau kita uh, melakukan sedikit kerja keras lagi dalam latihan dalam tempoh yang ada beberapa minggu ini, mungkin kita akan dapat melihat satu prestasi yang bagus di Qatar. Kita ada 3 perlawanan peringkat kumpulan. Kita tidak boleh kalah dengan Jordan. Kita boleh cuba menang dengan Bahrain, dan juga mana tahu kita boleh dapat keputusan yang positif dengan Korea dan dapat layakkan ke peringkat seterusnya. Ya betul lah tu kan. Okay, coach rasa kan pemain perlu tak gunakan peluang ni untuk bagi pihak luar nampak kebolehan mereka dekat sana nanti? Sudah tentu ini peluang terbaik kepada semua pemain kebangsaan untuk membuktikan prestasi mereka. Dan sekarang pun kita dah dengar pasukan negara lain telah pun memberi tumpuan ataupun perhatian kepada pasukan negara, di mana apabila kita telah mendapat keputusan-keputusan yang positif dalam peringkat persahabatan, kita telah berjaya seri dengan China di China. Bukan senang nak seri dengan pasukan China. Kita telah seri dengan Syria. Kita mengejutkan Turkmenistan sebelum ini dengan banyak perkara positif. Saya rasa pemain-pemain pun sekarang sudah ada keyakinan, mereka sudah tahu di mana tahap mereka sekarang, kemampuan mereka sekarang, dan saya harap momentum ini dibawa ke pertandingan di Piala Asia nanti, insya-Allah. Okay coach, terima kasih coach sebab dah sudi bersama dengan kita orang hari ini untuk berkongsikan kejayaan untuk TFC 2 dan harapan untuk TFC 2, dan juga orang kata serba sedikit kita mencuit cerita untuk Piala Asia ni. So terima kasih coach. Sama-sama.